Okey, Faris. Ya saya. Awak daripada mana tadi? Saya daripada baru lepas jumpa lecturer saya. Saya ada buat konsult subjek mini FYP. Oh, okey. Lepas tu lepas tak? Kena reject. Lah, kenapa pula? Saya tak tahu, maybe adalah benda yang saya kena perbaikikan lagi. Sebab dia lecturer saya tu dia tegur pasal daripada segi objektif saya, research question saya, hipotesis dan juga method. Macam banyak jugalah. So yalah, nanti saya kena tengok balik lah. Lepas tu lecturer tu dia tolong-tolong ke? Dia tolong-tolong ke? Ada lecturer tu, alhamdulillah lah, mujur lah dia, tolong-tolong jugalah. Dia bagi sedikit idea kepada saya kan, insyaAllah lah. Okey. Ni Faris dah makan ke belum? Alhamdulillah, baru je lepas makan. Saya Baru makan makan dekat PSB tadi. Oh, nasi ganda. Macam mana cik tahu? Betul lah tu cik? Favorite. Okey, so sebelum kita mula Faris minta tolong supaya isi dulu Boleh? sesi kaunseling kita. Borang berkaitan dengan sesi kaunseling kita. Okey, boleh. Semua ni ke yang barang ni? Ya, isi nama, lepas tu tik-tik nama yang berkaitan. Okey. Dah. Okey, terima kasih Faris. Okey, Faris Irfan Ya saya. Nak panggil Faris ke Irfan ni? Panggil Faris boleh. Faris boleh Okey Faris. Ni Faris selesa tak? Kipas okey? Kuat sangat ke? Boleh. Boleh Okey. So macam biasalah, sebelum kita mulakan saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Saifullah bin Fauzi. Okey, Faris boleh panggil saya Abang Saiful ke Cik Saiful ke, ini tak kisah. Saiful Abang tak kisah lah. Saiful je lah. Okey. So saya kat sini sebagai kaunselor di UiTM ni, and saya sebagai kaunselor Faris lah pada hari ni. Okay, so sebelum tu saya nak tanya, Faris pernah menghadiri mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah. Secara jujurnya ni pertama kali lah saya datang. Ini pun atas saranan kawan-kawan saya lah, untuk cuba menghadirkan diri juga. So saya pun agak tertanya-tanya lah macam mana sesi kaunseling kali ni, macam mana. Sebab setahu saya kaunseling ni untuk tempat kita sesi luahan, apa segala masalah apa semua kan. Okey. So apa yang Faris cakap tadi, sesi kaunseling ni ada untuk kita sesi luahan perasaan lah. Okey, so sebab saya baru nak tanya Faris apa itu kaunseling, tapi Faris dah jawab dulu. Bagus. Okey, so benda tu betul, tapi sebenarnya Faris, kaunseling ni adalah satu proses sistematik yang melibatkan dua pihak, di mana saya sebagai kaunseling dan Faris sebagai klien saya sendiri. So di mana sesi kaunseling ni kita berdua akan bekerjasama untuk mencari solusi ataupun mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Faris. Okey. So dalam sesi kaunseling ni juga adanya limitasi masa. Okey. So biasanya dalam 30 minit ataupun sejam lah, berdasarkan sesi kaunseling pada hari tersebut. And yang paling penting sekali Faris, dalam sesi kaunseling ni kita ada etika kerahsiaan. Okey. So contohnya kalau Faris ada apa-apa cerita kat saya, and then saya tidak boleh ataupun tidak dibenarkan untuk sampaikan kepada orang luar. So contohnya saya pergi kafe ke, lepas tu saya tiba-tiba cakap pasal ada orang klien aku cakap macam tu, so saya tidak dibenarkan cakap macam tu lah. So kalau saya ada cakap macam tu, Faris boleh ambil tindakan terhadap saya. Okey. Tapi Faris kena ingat, saya dibenarkan untuk mencerita kepada orang disebabkan 3 perkara. Yang pertama, Faris mencederakan diri Faris. Yang kedua, Faris ada mencederikan orang lain, tak kisahlah kawan ke keluarga ke. And yang ketiga, adanya perintah daripada mahkamah. So disebabkan 3 perkara tu, saya dibenarkan untuk menceritakan apa yang berlaku kat Faris dekat orang lain. Okay. So Faris, sebelum tu sebelum Faris datang sini, saya ada mention yang pasal saya akan record video ni kan. Video ni juga sulit hanya untuk saya je, sebab mana tahu lepas video ni saya boleh tengok balik video tu, and saya tengok balik apa yang saya boleh perbaiki untuk sesi-sesi kaunseling yang akan datang. Okay. So kalau Faris faham dan setuju, sila Faris tanda tangan borang persetujuan ni dulu lah. Boleh. Tanda tangan dekat? Kat sini. Okey. Satu ni je? Ya betul. Okey. Alright. Okey. Terima kasih Faris. Okay, so mungkin Faris boleh mulakan dengan apa yang Faris nak kongsikan dengan saya pada hari ini. Okey. Saya mula kan?
Baik. Saya secara personalnya, saya ni ada masalah bila nak bercakap di halayak ramai. Macam contoh, bila saya bercakap dengan kawan seorang dua, saya okey. Tapi bila berhadapan dengan orang ramai kan, especially masa berbentangan dalam kelas ataupun membuat persembahan ke apa kan, di halayak ramai lah, di atas pentas ke apa ke, saya rasa takut. Maybe saya pun tak sure saya takut macam mana. Sama ada saya takut sebab orang fikir atas saya pasal apa ke, ataupun saya takut sebab saya tak bersedia. Tapi saya sebenarnya saya rasa saya dah buat persediaan yang rapi. Saya rasa sebab saya pun adalah tanya kawan-kawan saya apa semua kan, macam mana nak hilangkan rasa gugup apabila berhadapan dengan orang ramai. Okay, so malam tu saya ada lawak, saya buat research apa semua kan. Saya kira dah bersedia lah sepatutnya, tapi still lagi saya rasa gugup tu. So maksudnya Faris ni ada masalah di mana kalau Faris berdiri di hadapan orang ramai, Faris nak bercakap, Faris ada perasaan macam stage fright macam tu lah kan. Dia kata stage fright, ada gugup, nervous. And then Faris juga ada mention yang Faris dah buat persediaan. Okay, tapi still juga takut kan? Takut pasal apa tu? Saya rasa saya takut. Saya takut sebab orang fikir apa terhadap saya. Maybe orang akan, kita kata apa ni, judge lah. Orang akan kata, biasanya maybe akan kata buruk lah. So saya, maybe sebab saya daripada kecil macam tu kot, saya dah terbiasa. Saya selalu fikir apa orang kata terhadap saya. Faham. So maksudnya Faris takut akan penerimaan orang lah dengan apa yang Faris cakap. Takut diorang ni boleh terima ke tak, diorang ni apa pandangan diorang terhadap Faris apa semua tu kan. Okay, faham. Jadi kiranya Faris ada buat persediaan ke apa ke untuk Faris ada buat apa-apa tak untuk mengatasi perasaan tu? Okay, saya adalah cari langkah kan, cara untuk saya atasi perkara tu. Saya pernah, bukan pernah lah, saya try bercakap depan cermin kan. Untuk saya hilangkan perasaan gugup, perasaan takut tu kan. Saya try bercakap depan cermin, and then saya try bercakap depan orang yang saya selesa lah. Contoh dia macam parent saya. Dalam parent saya pula, especially saya rapat dengan ibu saya. Saya try bercakap, ibu saya sebagai audience, saya try bercakap depan ibu saya. Cakap lah pasal saya punya presentation ke apa kan, saya try bercakap macam tu. Maybe dalam around 10 minit, saya pun samping tu saya try tetapkan masa lah. Okay, so Faris ada buat beberapa langkah lah nak mengatasi apa orang kata yang Faris takut nak cakap depan. Antaranya Faris cakap depan cermin, cakap dengan mak. So kalau cakap dengan mak ni pun still takut juga ke? Sebenarnya saya tak rasa takut. Sebab bagi saya macam ni, saya cakap dengan ibu, saya cakap perkara yang ibu tak tahu. Means that macam contoh saya cakap, saya membuat perbentangan pasal akademik dekat UiTM contoh kan. So ibu saya tak tahu pasal tu. So saya sedap lah, saya goreng-goreng, saya cerita apa semua tu kan. Saya rasa lebih confident. Tapi apabila saya takut dekat halayak ramai ni, contoh dia dalam kelas lah. Saya buat perbentangan dalam kelas. Depan saya tu ada student, di mana student ni sebaya dengan kita. Pemikiran pun lebih kurang sama. And then belakang student tu pula, depan saya tu ada lecturer. So lecturing, of course lah, lecturer ni akan nilai kita apa semua kan, apa yang kita bentangkan. So saya fikir lecturer ni mesti tahu lebih daripada saya. So saya takut apa yang saya sampaikan tu salah. Okay. So maksudnya Faris akan berasa gugup ataupun takut bila ada seseorang yang lebih tinggi daripada Faris. Betul. Kan, seperti macam Faris cakap tadi, bila cakap dengan mak sebab mak tak tahu apa-apa, and mak just dengar je. Tapi bila Faris pergi ke kelas, Faris bagi pembentangan, ada lecturer yang akan menilai. So di situ Faris akan takut lah. Okay, so cuma saya nak tanya lah, time Faris bercakap tu, Faris ada gunakan apa-apa props ke? Macam contoh ke just bercakap sahaja ataupun ada guna mikrofon ke? Kalau biasanya kalau macam dalam kelas just bercakap je lah. Kalau contoh, saya untuk pengetahuan cik, saya juga terlibat sebagai exco dekat ni lah, dekat kelab kita panggil kuantitatif, di mana kelab satuan lah. And then kelab tu dia ada buat setiap minggu tu dia ada akan dekat student, kita panggil student center, kena
sesi macam sharing session. Okay, So faham. kat situ dia ada sediakan macam khidmat, bukan khidmat lah, kita panggil macam tempat student-student untuk ni kan. So saya sebagai orang pertama tu saya kena kita kata apa ni, memberikan sedikit apa-apa perkongsian. Disediakan mic kat situ. Dan itulah saya rasa gugup. Okay, so maksudnya Faris kalau ada mic pun takut, kalau time ada mikrofon pun takut. Takut betul. akan penerimaan orang tu. Okay, faham. So Faris dah lama ke bagi pembentangan ke, cakap dengan orang ke, dah lama dah? Sejak saya masuk dalam UiTM ni lah. Actually masa sekolah dulu dah tu juga, tapi tak sekerap masa apabila saya masuk UiTM ni lah. Especially bila saya terlibat dengan persatuan apa semua tu kan, semakin aktif. So maksudnya sepanjang Faris punya pembentangan tu atau pembentangan ataupun aktiviti-aktiviti setiap hari tu Faris akan mula rasa takut lah. Betul? Okay, so Faris ada, selain daripada tengok berlatih dengan cermin, berlatih dengan mak ayah, Faris ada apa-apa lagi yang Faris buat untuk mengatasi perasaan takut tu? So far setakat ni saya hanya try bercakap dengan kawan yang paling saya rapat je lah. Itu je lah setakat ni. So maksudnya Faris still kena bercakap dengan someone lah. Tapi bila datangnya kepada orang kata pembentangan yang sebenar, Faris akan jadi takut sebab takut akan penerimaan orang tu. Okay, so saya nak tanya, berdasarkan apa yang Faris cerita kat saya ni, apa matlamat Faris sebenarnya untuk datang ke sesi kaunseling ni? Okay, matlamat saya sebenarnya, of course lah, saya nak overcome, saya nak atasi masalah kita kata apa, masalah takut lah tu, masalah gugup tu. Masalah gugup tu saya tak nak lah, sebab saya jealous lah tengok dengan kawan-kawan saya ataupun siapa-siapa lah yang saya tengok yang boleh bercakap depan khalayak ramai tu, lantang, confident. Saya tak boleh. Saya rasa benda baik kan, benda baik kita kena follow. Bagi saya benda tu saya kena ikut lah. Okay, so Faris kata matlamat Faris datang sini untuk mengatasi masalah Faris gugup tu lah kan. Okay, tak apa Faris, dalam sesi kaunseling ni kita akan orang kata melihat apa yang Faris boleh lakukan untuk mengatasi masalah tu. Mungkin dari segi meningkatkan confident Faris. Okay, Faris ada ni ke? Ada orang confident ke bila cakap dengan orang? Agak ada juga. Okay, so mungkin kita boleh lihat kepada benda tu lah di sesi-sesi yang akan datang. Sebelum tu Faris, saya nak tanya, sepanjang Faris bagi pembentangan tu, apa feedback yang Faris dapat daripada contoh kawan-kawan Faris ke, lecturer ke, atau mungkin mak Faris sendiri, sebab Faris kan dalam keadaan takut kan. So mungkin feedback diorang tu, diorang akan ada cakap kat Faris, contohnya Faris, kau ni macam ni lah, tapi macam tu, ada tak? Ada. Okay, kalau kat situasi sekarang, saya sebagai student, contohnya yang paling ketara apabila saya selesai buat pembentangan ke dalam kelas. Okay, student ni dia biasa terikat apabila dia buat persembahan, apabila dia buat pembentangan akan menggunakan slide PowerPoint lah. Okay, mostly kawan-kawan and then lecturer dia semua cakap saya punya slide semua dah okay, dah hampir perfect. Cuma kekurangan daripada segi penyampaian tu sahaja. Itulah yang membuatkan saya sedikit kecewa lah. Daripada ibu pun, ibu cakap ibu nampak apa point yang saya nak cakap tu, cuma daripada segi penyampaian tu je tak sampai. Kurang jelas. Maybe especially bila saya rasa gugup ke apa, itu yang kadang-kadang saya jadi cakap laju, saya tak sedar. Feedback dia ada kawan cakap, okay, daripada segi kadang-kadang bila saya rasa gugup, saya jadi laju satu hal. So bila laju, of course lah penyampaian tu tak sampai lah. So itulah saya yang feedback lah yang saya dapat setakat ni. Faham. So maksudnya ada yang baik, ada yang tak baik lah. Yang baik ni daripada segi Faris punya pembentangan, mungkin daripada segi Faris punya attire, betul? Betul. Tapi bila masuk ni dari segi percakapan, Faris mula rasa gugup. Okay, so Faris takut yang apa yang Faris sampaikan tu tak sampai dekat orang lain. Mungkin dia salah faham apa semua kan. Okay, tak apa Faris, macam saya cakap tadi, dalam sesi kaunseling ni kita akan go through, kita akan melihat semua perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk mencapai matlamat Faris seperti apa Faris kata tadi tu lah. Okay, so
Faris ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Setakat ni saya rasa tak ada dah. Setakat ni masalah tu dulu lah. Masalah itu dulu lah. Okay, tak apa Faris. So macam saya cakap tadi, kita akan go through sepanjang sepanjang sesi kaunseling, sebab ni baru sesi pertama kan. So macam saya cakap tadi, satu sesi mungkin 30 ke sejam. Okay, so kita akan go through lagi sesi maksud saya kita akan go through lagi perkara-perkara ni pada sesi-sesi yang akan datang. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kalau macam tu, apa kata kita set tarikh lah untuk sesi-sesi yang akan datang. Boleh. Okay, so Faris nak datang macam hari ni juga ke? Boleh juga sebab saya kalau ikut jadual saya pun memang free. Memang free hari ni lah, hari Selasa ni lah kan? Selasa. Okay, hari Selasa pukul 2. So saya dah book untuk tarikh. Boleh. So kalau ada apa-apa nanti Faris boleh WhatsApp saya je lah macam tadi. Boleh. So senang kita nak berkomunikasi. Kalau Faris ada masalah ke tak boleh datang, just WhatsApp je. Boleh. Okay, so Faris, sebelum kita habis kita punya sesi kaunseling ni, saya nak buat rumusan lah apa yang Faris dah kongsikan kat saya tadi. So pada awal tadi Faris ada mengatakan bahawa Faris ada masalah bila bercakap depan orang atau ada buat presentation. Faris akan rasa gugup, takut sebab apa? Takut akan penerimaan orang tu, macam mana dia bagi maklum balas kat Faris apa semua. And Faris pun dah buat beberapa orang kata perkara untuk mengatasi masalah tersebut, tapi masih ada lagi kan? Masih. So Faris ada buat beberapa perkara seperti Faris cakap di depan cermin, Faris ada cakap dengan ibu, betul. Faris juga ada set masa tak time cakap tu? Ada juga kan? Mungkin Faris dah ada set masa, banyak perkara yang Faris dah buat tapi still takut lagi. And then Faris juga ada mengatakan bahawa ada sebahagian maklum balas yang baik and ada juga yang tidak baik. Yang baiknya adalah seperti perempuan Faris, tanya Faris, and yang tak baiknya dari segi suara Faris lah. Mungkin sebab Faris cakap laju, itu yang menyebabkan Faris rasa gugup. Okay, so tak apa, kita pun dah book. So nanti untuk sesi akan datang kita akan lihat balik lah apa yang kita boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah Faris ni. Okay Faris, sekali lagi terima kasih sebab datang jumpa saya. So nanti apa-apa WhatsApp saya je. Okay? Alright, terima kasih. Jom kita. Okay, terima kasih. Okay.